السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, bertemu kita sekali lagi dengan izin Allah Ta'ala dalam rancangan bacaan kitab Zadul Ma'ad. Dan kita masih lagi dalam perbincangan tajuk kedatangan kabilah-kabilah Arab bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini kebanyakannya kedatangan kabilah-kabilah ini pada tahun ke-9 Hijriyah, yang di mana digelar di tahun ini dengan Amul Wufud. Amul Wufud. Am, tahun kedatangannya Wafdun Al-Wufud. Kabilah terakhir sekali yang kita sedang baca adalah kedatangannya kabilah Bani Al-Muntafiq. Bani Al-Muntafiq. Dan kalau kita ulang kaji sedikit, iaitu ketika mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW, mereka bertanya tentang hari kiamat, berkenaan dengan syurga, berkenaan dengan amalan-amalan yang masukkan ke dalam syurga. Lalu Nabi SAW menjelaskanlah antara dalam syurga ialah kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas daripada kita melihat bulan di langit. Dan para sahabat Bani Muntafiq tanya, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak berdesak-desak, berebut-rebut, tolak-menolak untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak?" Ya, masa tu kan ramai. Di akhirat kelak kan ramai, jutaan, bilion manusia masa tu. Di satu tanah yang lapang, satu kawasan yang lapang, bilion manusia nak melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Allah, Nabi SAW mengatakan bahawa kamu tidak akan terdesak-desak. La tudamuna fi ru'yatih. Atau la tadamuna fi ru'yatih. Kamu tidak akan berdesak-desak untuk melihat Allah Ta'ala sebagaimana kamu tidak berdesak-desak manusia semua satu dunia boleh nampak bulan. Apakah kita berebut-rebut untuk nampak bulan? Tidak. Setelah dalam hadis sahih Nabi kata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. Laisa dunaha sahabun. La tadamun atau la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kamu semua akan melihat Allah Azza wa Jalla. Begitu jelas sebagaimana jelasnya kamu melihat bulan purnama di malam yang tidak ada padanya awan. Laisa dunaha sahab. Tidak ada di bawahnya apa-apa awan pun. La tudamun, tidak akan berdesak-desak, tidak akan bertolak-tolak untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi SAW menyamakan penglihatan, bukan menyamakan Allah dengan bulan. Allah Ta'ala menyamakan penglihatan. Ar-ru'yah bil-ru'yah, laisa al-mar'i bil-mar'i, al-mar'a bil-mar'a. Yang dilihat dengan yang dilihat. Tak. Al-mar'i wallah. Allah. Kita bukan samakan bulan dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Seperti yang didakwa oleh sebahagian kelompok ahli bid'ah di kalangan Jahmiyah wal Asyairah wa ma nahawahum, dan siapa yang berjalan
di atas jalan mereka. Jadi selain daripada hadis yang kita baca tadi, hadis yang kita baca Bani Muntafiq inilah sungguh jelas sekali pembincangan berkenaan dengan isu ni. Sebab itulah telah mutawatirnya kalam salaf. Mutawatir, saya sebut mutawatir, begitu banyak sekali ucapan salaf yang mencela orang yang tidak menerima prinsip ini. Prinsip bahawa, prinsip ahli sunnah bahawa manusia, orang-orang saleh boleh melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Lalu mereka mengatakan dengan pelbagai alasan untuk menolak perkara tersebut. Antaranya dia mengatakan bahawa kalau Allah Ta'ala boleh dilihat, maka Allah Ta'ala itu dia adalah objek. Dan setiap objek itu dia mesti berjirim. Bila berjirim, maka dia berjisim. Bila berjisim, dia mengisi ruang. Bila mengisi ruang, maka dia adalah makhluk. Contohnya. Na'udzubillah min zalik. Naam. Sambung lagi, sabda baginda SAW, dan kalian akan memandangnya dan dia akan memandang kalian. Maksudnya, di akhirat kelak, kata Nabi SAW, fatanzuruna ilaihi wa yanzuru ilaikum. Maka kamu semua akan memandang kepada Allah dan Allah Ta'ala pandang kepada kamu. Jadi kat sini kata Syekh, fihi ithbatun ithbatu sifatin nazari lillah. Ini menetapkan sifat dia memandang bagi Allah. Dan penetapan ru'yatullah, melihat Allah di akhirat. Bagi Allah Ta'ala boleh memandang. Allah Ta'ala boleh melihat. Dan Allah Ta'ala ketika itu melihat. Bukannya dia melihat dengan pengetahuannya, tak. Dia melihat dan dengan dia melihat. Macam mana Allah Ta'ala melihat? Wallahu Ta'ala alam. Adakah ketika itu dia melihat? Ya, ketika itu dia melihat. Dan penetapan ru'yatullah, melihat Allah di akhirat, itu kita pula akan melihat Allah. Allah Ta'ala lihat kita dan kita lihat Allah Ta'ala. Mudah je benda ni. Okay? Bagi orang awam yang tak terlibat dengan syubhat, kekeliruan, penyelewengan kelompok ahlul kalam dan falsafah, bila kita sebutkan masalah ni, dia akan mudah. Dia akan terima. Ya, Allah Ta'ala tengok kita, kita tengok Allah Ta'ala di akhirat kelak. Bahkan Allah Ta'ala tengok kita kat dunia lagi. Kan? Allah Ta'ala itu menyaksikan setiap perbuatan kita. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa dan Harun ketika nak berdakwah kepada Fir'aun yang zalim. Qala, kata Allah Ta'ala, la takhafa, kamu berdua janganlah takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama dengan. Jadi memang akidahnya ahli sunnah, kita melihat Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala melihat kita. Sambung lagi, bagaimana bisa sementara kami memenuhi bumi dan dia adalah zat yang tunggal? Kaifa wa nahnu mil'ul ardi wa huwa syakhsun wahidah. Nampak tak? Syakhsun wahidah. Dan disebutkan sifat ini dalam hadis tersebut. Demikian juga dalam hadis, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, aghyaru min Allah. Yang disuruh dalam hadis ini adalah kaum Arab yang mengerti maksudnya dan tidak terbesit dalam hati mereka penyerupaan Allah dengan manusia. Bahkan akal fikiran mereka sangat mulia. Nalar mereka sangat bersih, akal mereka sangat bersih. Hati mereka sangat selamat dari hal itu. Rasulullah SAW telah menguatkan terjadinya ru'yatullah dengan mata kepala, dengan melihat kepada matahari dan bulan, sebagai pembenar adanya ru'yatullah, iaitu penglihatan pada Allah Ta'ala. Juga sebagai penolakan persangkaan makna majaz yang disangkakan oleh kaum yang menolak sifat Allah. Kalau uraikan perenggan ni saja dah panjang. Tetapi kita kesimpulannya, di dalam Islam ni ada sebahagian orang Islam yang mereka ni terkesan dengan
cara pemikiran ahli falsafah dalam menetapkan Tuhan. Antaranya ahli falsafah kata Allah Ta'ala itu, Tuhan itu dia tidak boleh bergerak, Tuhan itu dia tidak boleh ada sifat, Tuhan itu dia tidak boleh boleh dilihat, tidak bertempat, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak ada arah. Dia tetapkan sifat bagi Allah Ta'ala yang tak ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tidak ada arah. Dalam Al-Quran mana disebut Allah Ta'ala tidak ada arah. Tapi disebabkan dia telah terpengaruh dengan akidahnya falsafah barat. Falsafahnya, kalau lebih tepat, falsafahnya Yunani, Rom, Yunani. Maka mereka menolak sifat ini dengan alasan dia kata sesuatu yang wujud itu, Tuhan itu mesti dia tak boleh ada berjihad, tak ada arah. Sebab apa? Kalau ada arah maksudnya Allah Ta'ala itu diselubungi oleh arah yang enam. Dia kata macam tu. Kan? Kalau kita atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ini arah. So arah ni ialah ciptaan Allah, dia kata. Jadi alasan dia kata arah ni ialah Allah Ta'ala cipta. Jadi mana boleh Allah Ta'ala tu ada arah, sebab kalau tidak Allah Ta'ala tu dia perlukan kepada makhluk. Dia kata, ya akhi, kenapa antum pakai pemikiran macam ni? Para sahabat dulu yang dengar hadis ni, tidak ada seorang pun pertikaikan. Bani Muntafik tak ada seorang pun pertikaikan hadis ni. Kita kata Allah Ta'ala boleh dilihat. Dah khalas. Macam mana nak lihat Allah Ta'ala? Tunggu akhirat nanti. Tunggu akhirat nanti. Kita jangan melihat Allah Ta'ala. Wujuhin yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Ila rabbiha nadirah. Kepada Tuhannya dia akan melihat. Ila rabbiha nadirah. Dalam bahasa Arab, kalau kita kata nazara fi dengan nazara ila lain. Kalau nazara fi, melihat pada, itu biasanya benda yang tak nampak. Kita melihat pada masalah ini. Kan masalah, benda yang bukannya fizikal. Bukannya benda nampak. Melihat kepada isu ini. Isu bukan zat yang boleh nampak. Tapi bila kita pakai nazara ila, maka tak ada maksud lain melainkan hanya melihat Allah Ta'ala, melihat kepada arah, kepada arah tertentu, kepada benda yang tertentu. Jadi inilah dia ahli sunnah. Ahli sunnah dia beriman, dan bukan dia majas. Bukannya majas. Majas ni apa? Sebabnya majas. Bukan majas. Majas ni apa? Kiasan. Maksud dia lain. Bukan melihat Allah, tapi melihat kepada rahmat Allah. Apa melihat kepada rahmat Allah? Kita kat dunia boleh melihat rahmat Allah dah. Tengok hujan turun, lihat rahmat Allah. Tengok Kaabah, mari melihat rahmat Allah. Tengok Al-Quran, rahmat Allah. Maka ibu kita rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Kan? Jadi kita pelik kenapa ada orang yang ada sikap macam ni. Barakallahu fiik. Sambung lagi. Sabda beliau, lalu beliau mengambil dengan tangannya satu celupan air lalu memercikkannya ke arah kalian. Fayakhudhu rabbuka biyadihi gharfatan minal ma'. Satu ayat. Ghurfatan minal ma'. Satu cedok. Maksudnya disebabkan sifat tangan bagi Allah. Sebab dengan tangannya. Lalu dia percikkan. Fayambahu biha qibalakum. Dia akan campak pada kamu. Allahu Akbar. Fi isbatu sifati, ini mengisbatkan, menetapkan sifat tangan bagi Allah. Allah Ta'ala menceluk dengan tangannya. Kita faham tak cedok? Cedok, ini cedok. Kita faham tak tangan tu apa? Ini tangan kita. Tapi ini tangan kita, ini cedokkan kita.
Betul Allah Ta'ala cedok dengan tangan dia. Macam mana? Wallahu ta'ala alam bissawab. Siapa kata tangan Allah sama dengan tangan kita, kafir dia. Siapa kata Allah Ta'ala cedok air macam kita cedok air, kafir dia. Nah, ini masih nak tuduh lagi. Kita ahli sunnah sebagai tajsim. Menjisimkan Allah Ta'ala. Saya sebut ini. Siapa yang samakan tangan Allah dengan tangan manusia, kafir dia. Dan ini kalam Ibn Taymiyah juga. Siapa yang kata kita cedok tu sama dengan cedokkan Allah Ta'ala, kafir juga dia. Habis tu apa dia? Habis tu kita beriman dan kita tak ubah kataan tangan tu. Kita tu bagi Allah tangan. Walillahi yadani. Walillahi yadan. Allah Ta'ala itu ada dua tangan. Nanti kata penggalan hadis ini menunjukkan sifat tangan. Nah, ni kita panggil sifat apa ni? Sifat tangan ni. Mungkin kita panggil sifat. Ini sifat khabariyah. Zatiyah khabariyah. Yang kita panggil sifat zatiyah khabariyah. Nama zatiyah, sifat yang sentiasa bersama dengan Allah. Sifat zat Allah. Tak mungkin kita kata Allah Ta'ala kejap ada tangan, kejap tak ada tangan, kejap ada tangan, kejap tak ada. Sifat zatiyah. Yang ketiga dia, dan dia juga khabariyah. Sifat khabariyah itu kita khabar kita dengar, kita beriman je. Datang dengan khabarnya. Tangan, kaki, mata, apa ni, betis, qadam, kaki. Okey, yang ni sifat zatiyah khabariyah. Allah Ta'ala tangan tak? Ya. Tangan kita dua tangan. Yes. Tak ada masalah pun. Allah Ta'ala ada wajah tak? Ya, Allah Ta'ala ada wajah. Allah Ta'ala ada rambut ke? Tak ada dalam hadis. Allah Ta'ala ada telinga ke? Tak ada dalam Quran dengan hadis. Allah Ta'ala ada bibir ke? Tak ada dalam Quran dengan hadis. Allah Ta'ala ada lidah ke? Tak ada Quran dengan hadis. Allah Ta'ala ada tekak ke? Tak ada dalam Quran dengan hadis. Allah Ta'ala ada paru-paru ke? Allah Ta'ala tak ada dalam Quran dengan hadis. Jadi tak cakap. Benda yang tak ada Quran hadis tak cakap. Ini ahli bid'ah, dia siap lukis. Dia kata inilah dia Tuhannya Wahabi. Dia memasukkan benda yang kita tak cakap, dia kata kita cakap. Dia buat fitnah. Semua Allah Ta'ala hinakan puak-puak. Fitnah. Yang kita ingatkan Yahudi je kerja fitnah. Dia pun juga fitnah juga. Yahudi. Dia serang hospital. Kemudian dia kata orang Palestin yang serang sendiri hospital. Macam juga Yahudi. Macam juga kelompok ni ahli bid'ah. Kita kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia macam Atraman turun. Kita kata Allah Ta'ala di atas arasnya macam raja di atas singgah sananya. Maka yang lebih keji dia kata Allah Ta'ala atas aras macam monyet atas pokok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Moga Allah Ta'ala burukkanlah mulut-mulut mereka ini. Ataupun Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka untuk menerima ahli sunnah. Dan juga Allah Ta'ala percikkannya ke arah kalian. Dalam hadis Nabi, ini bukan yang kita cakap ni. Ini bukan kita cakap. Allah Ta'ala memercikkan air itu pada kalian. Ini juga meletakkan sifat fi'aliyah. Ini satu lagi sifat. Ini masalah akidah enggak? Masalah sifat fi'aliyah. Sifat perbuatan bagi Allah. Sifat perbuatan. Seperti Allah Ta'ala cinta, benci, marah, cipta. Apa lagi? Okey, turun, naik ke arash. Okey. Membalas, ketawa, suka, gembira. Inilah hadis Nabi SAW. Jangan kata saya reka lah ni. Tak. Jadi sifat perbuatan. Maksudnya Allah Ta'ala dia nak cinta siapa yang nak cinta. Dan dia tak cinta siapa yang dia tak nak cinta. Dan dia cinta bila dia nak cinta. Dia tak cinta bila dia tak cinta. Katakan satu hamba Allah Ta'ala. Dia asal ni kafir. Allah Ta'ala cinta dia tak cinta.
Kemudian dia masuk Islam. Allah Ta'ala cinta tak masa lepas dia masuk Islam? Allah Ta'ala cinta dia lepas dia masuk Islam. Kemudian masa dia masuk Islam, dia beramal soleh. Ketika dia beramal soleh, Allah Ta'ala cinta dia. Kemudian dia tak beramal soleh, dia beramal talib, dia buat maksiat. Ketika dia buat maksiat, Allah Ta'ala tak cinta dia. Pada bersama cinta juga. Cinta dia kerana keislaman dia dan benci dia kerana maksiat dia. Nah, mudah. Ahli sunnah. Bukan kita boleh kata cinta. Cinta itu sifat makhluk. Kalau tidak Allah Ta'ala nanti sama macam makhluk. Jadi cinta itu apa? Cinta itu iradatul al-in'am. Nah, cinta itu maksudnya ialah berkehendak untuk memberi nikmat. Cinta tak semesti berkehendak untuk bagi nikmat. Kadang-kadang saya sayang anak saya, tapi saya tak nak bagi dia apa-apa. Dia kata cinta tu ialah maksudnya nak bagi nikmat. Setiap bila kata setiap kali cinta kena bagi nikmat? Bagi nikmat itu dia punya lazim, dia lazim beri sifat cinta. Bila kita cinta, kita nak bagilah dia something, betul tak? Itu lazim dia. Tapi cinta tu satu sifat yang lain. Mungkin juga dengan marah. Allah Ta'ala marah dalam Quran, Allah sebut marah. Dalam kes ini apa dia? Dalam kes ini memercikkan. Dalam kes ini adalah memercikkan. Wal-raytah al-malamah wal-humam jam'ul humamah wahiyal fahamah. Sama. Okey, sambung lagi. Barakallahu fikum. Kat sini saya perlahan sikit sebab ada masalah i'tiqad, masalah akidah. Sabda beliau, kemudian Nabi kalian berbalik. Berbalik sini adalah tempat berkumpul di hari kiamat menuju ke syurga. Thumma yansarifu nabiyyukum. Kemudian Nabi pun akan berbalik maksudnya bersurai dan maksudnya pergi ke syurga. Hadha insaraf min mawqifil qiyamah ila al-jannah. Maksudnya ke masa perjumpaan ramai-ramai itu lepas dah Nabi akan bersurai. Maka mulalah hisab apa semua dan Nabi pun akan bergerak ke syurga. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yafraqu ala atharihi as-salihun, ala ithrihi, ala atharihi as-salih. Kemudian bila Nabi keluar macam kita dalam satu kumpulan ramai-ramai tengah kumpul, kemudian Nabi pun keluar dari kumpulan tersebut, perjumpaan. Kemudian orang soleh semua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu melintasi dan melewati jejak langkah beliau. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya, jadikanlah kami di kalangan orang yang bila Nabi bersurah itu kita ikut sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan suka tak kalau kita dalam satu majlis ada ramai-ramai datang Perdana Menteri. Perdana Menteri itu bersurai atau agung lah bersurai. Kemudian dia kata, jom sekali. Ji, jom sekali Ji. Tak payahlah saya segan. Tak apa Ji, ikut sekali. Memang agung nak. Apa perasaan kita? Bangga tak kita ikut sekali? Bangga kan? Bayangkan tuan, ini kebanggaan yang di hadapan Mala'il A'la, di hadapan bilion manusia. Nabi SAW bersurai, kita berikut sekali Nabi SAW. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami termasuk di kalangan mereka, ya Allah. Sabda beliau SAW, dan kalian sampai ke telaga Nabi kalian. Rupanya beredar tu bukan termasuk syurga. Kena pergi dulu dekat telaga Haudin Nabi SAW. Masuk lagi satu lagi prinsip dalam akidah Islam, iaitu kita beriman bahawa Nabi SAW, Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada Nabi satu telaga Haud. Yang Nabi kata dalam hadis lain, kata ana faratakum al-haud, aku akan menunggu kamu dekat telaga nanti. Secara zahir, eksplisit ni zahir lah, menunjukkan bahawa telaga berada di sebelah jambatan. Nak pergi syurga kan, seolah-olah mereka tidak akan mencapai telaga tersebut hinggalah mereka melewati jambatan. Ulama salah mempunyai dua pendapat berkaitan masalah ini. Masalah kat mana telaga ni sebenarnya? Adakah lepas jambatan atau sebelum jambatan? Al-Qurtubi menyebut dalam kitab At-Tadhkirah, yang ni buku yang sangat bagus tuan-tuan. At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Peringatan berkenaan dengan perihalnya orang mati dan perjalanan-perjalanan hari akhirat.
Allahu Akbar, kita sangat bagus. Ustaz Hashimi tak salah saya dia ada kuliah. Dan kita pun boleh baca lah juga insya-Allah. Dan juga Al-Ghazali, nampak tak Al-Ghazali? Al-Ghazali ni kita semua tahu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala antara orang yang alim dalam bidang fiqh Syafi'i, alim dalam bidang usul fiqh, tapi dalam masalah akidah kan dia lebih cenderung kepada ahlul kalam. Namun nampak tak kat sini tidaklah menghalang Imam Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala untuk quote ucapan-ucapan mereka, kerana ini adalah masalah ilmiah. Ini adalah masalah ilmiah. Untuk quote. Ada setengah orang dia sangat agak keras. Bila kita quote je, dia akan tuduh kita menyokong pendapat sekian. Tidak. Ini adalah perbincangan ilmi. Bincang ilmi ni kita masuk. Hatta ahli kalam ke, ahli mutazilah, kita masuk. Okay? Nah. Al-Bukhari, keduanya menyatakan keliru bagi orang yang mengatakan bahawa telaga Nabi setelah jambatan. Dan memang pendapat yang rajih masalah ni ialah sebelum jambatan lah. Kita akan tengok nanti. Al-Bukhari meriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila aku berdiri terdapat satu kelompok, hingga bila mana aku mengenal mereka, seseorang keluar dan berada di antara aku dan mereka. Orang tersebut berkata kepada mereka, kemarilah. Maka aku berkata, menuju ke mana? Dia berkata, ke neraka demi Allah. Aku bertanya, apakah gerangan dengan mereka? Dia menjawab, sesungguhnya mereka telah murtad di akhir hidup mereka. Maka aku tidaklah melihatnya tersisa dari mereka kecuali bagaikan unta yang terlepas. Nampak tak? Hadis ini maksudnya ketika Nabi berada di sebelum sirat, nampak tak? Sebab dia sebelum masuk neraka. Sebab Nabi SAW kata, ketika aku berdiri kat mana? Berdiri kat telaga, nak bagi minum dekat orang tersebut. Tiba-tiba orang tu ditarik. Orang itu ditarik. Kan, bila aku nak bagi air tu kepada mereka, mereka tu ukhtuliju dah disebut. Mereka ditarik. Maka Nabi kata, Suwaihibati, itulah sahabatku. Nah, ini dia ialah umatku. Sebab disebut Suwaihibah. Suwaihibah maksudnya sahabat kecil. Sahabat kecil masih umat lah. Dia kata ashabi, Suwaihibati, umatku. Maka ketika itu malaikat akan kata, malaikat yang tarik tu dia akan cakap apa dia? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tak tahu mereka tu apa yang mereka dah lakukan lepas kewafatanmu. Hadis orang nak kata ahdathu maksud mereka telah murtad. Masyau ala qahqara, dah hadis sebut. Mereka itu telah berpaling daripada jalan kebenaran, telah paling ke belakang, berjalan ke belakang. Masyau ala qahqara, maksudnya telah berpaling daripada kebenaran. Maka Nabi kata, suhqan. Maka oleh itu jauhlah kamu. Okey, dengar ni. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, hadis ini dengan keautentikannya, kesahihannya, dalil yang paling jelas menunjukkan bahawa telaga berada di tempat berkumpul sebelum sirat. Kenapa? Kerana sirat itu jabatan. Sirat itu kalau dah lepas sirat, dah lepas nak masuk syurga dah. Sebab masa lalu sirat tu kan, kalau hadis sahih Muslim kata ada kaum yang ditarik, ada kaum yang makhdus, ada yang makdus, ada yang luka teruk, ada yang berjalan, ada yang ditarik berjatuh dalam neraka. Sebab apa? Sirat itu ialah jabatan ala matni jahannam, antara mahsyar, syurga, neraka, atau tu sirat. Nah, yang Nabi kata dia kata ahadda minas saif, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada minas syar, lebih halus daripada rambut. Jadi kerana sirat adalah jabatan yang terpancang di atas neraka jahannam.
bagi siapa yang melewatinya, melaluinya, maka dia akan selamat dari neraka. Aku berkata, okey dengar ni. Antara hadis Rasulullah, ini Imam Ibn Qayyimnya komentar pula. Ni yang best macam Zadul Ma'ad ni. Ibn Qayyim ni dia tahqiq, dia ahli tahqiq. Kan? Dia berkata antara hadis-hadis Rasulullah SAW tidak terdapat pertentangan, kontradiksi dan perselisihan. Semua hadis beliau SAW sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lain. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, jika maksudnya bahawa telaga tidaklah terlihat dan tidak akan sampai kepada tersebut adalah kecuali setelah melewati sirat, maka hadis Abu Hurairah ini dan hadis lainnya akan menyanggah pendapat mereka ini. Dan jika maksud mereka bahawa kaum muslim mukminin telah melewati as-sirat dan melintasinya, barulah telaga Rasulullah SAW menjadi tempat bagi mereka, lalu minum dari telaga tersebut. Pendapat ini ditunjukkan dalam hadis laqid ini, hadis yang kita bacakan ini. Dan hadis itu tidak bertentangan dengan keberadaan telaga beliau SAW sebelum sirat. Kerana sabda beliau SAW panjangnya sebulan dan lebarnya sebulan. Maksudnya besar. Apabila telaga tersebut panjang dan lebarnya sekalian, maka apakah yang menghalangi luasnya telaga beliau SAW hingga setelah jambatan, sehingga kaum mukminin dapat melewatinya sebelum dan setelah sirat? Dan ini yang mungkin dan terjadinya sebatas khabar daripada as-sadiq Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ibn Qayyim kata, apa masalahnya? Kalau sebelum sirat pun ada, lepas sirat pun ada, telaga tu luas. Ustaz, kalau telaga tu luas, sebab kita kata ini pada masyar, ini neraka, yang ni syurga. Jadi kata Al-Imam Al-Qutubi, dia kata, macam mana boleh luas dia boleh masuk sini pula? Kan? Jadi Allah Ta'ala alam besar. Al-Imam Al-Qayyim dia cuba nak menjamakkan hadis ni. Dia kata tak salah kalau telaga tu luas daripada sebelum sirat sampai lepas sirat. Allah Ta'ala alam besar. Allah Ta'ala alam besar. Dia tak tahu benda ni, tuan-tuan Allah, benda ni benda gaib. Tak perlu gaduh lah pasal bab ni. Cuma kalau tanya saya secara personal, saya lebih setuju pada pendapat Al-Imam Al-Qurtubi lah. Sebab apa? Sebab mereka tu ditarik ukhtuliju kan? Okay? Dalam ni, dalam hadis ni, dia kata apa? Hadis yang laqid ni boleh kita faham bahawa dia juga boleh berlaku sebelum kejadian sirat. Sebab bergerak je Nabi ke syurga tu, orang-orang salih tu maksudnya bergerak sekali ramai-ramai ya. Tapi belum lagi masuk syurga lagi. Jadi boleh saja bergerak ramai daripada mahsyar, tapi nak bergerak ke titian sirat, nak ke syurga, tapi belum lagi masuk syurga terus, lalu titian sirat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini perbincangan sekadar, perbincangan ilmiah. Yang penting kita berusaha untuk jadi orang yang dapat minum telaga tersebut. Jangan tidak melakukan maksiat, dan tidak pertama tak melakukan perkara menyebabkan kita murtad. Yang kedua, tidak melakukan bid'ah. Yang ketiga, tidak melakukan dosa-dosa besar. Demi Allah, dalam keadaan sangat dahaga. Nahilah ila orang yang kehausan yang mendatangi air, iaitu mereka yang melewati dalam keadaan sangat haus. Hal ini sesuai jika telaga beliau SAW berada setelah as-sirat, kerana as-sirat adalah jambatan api neraka, dan mereka semua telah melewatinya. Setelah melintasinya, rasa dahaga mereka telah memuncak untuk minum air, maka mereka mendatangi telaga beliau SAW sebagaimana mereka mendatangi di tempat mereka berkumpul pada hari kiamat. Maksudnya dua kali minum. Satu minum sebelum merentas sirat, dan kedua minum setelah merentas titian sirat. Okay. Sabda beliau SAW, matahari dan bulan akan disembunyikan, iaitu keduanya akan disembunyikan dan dikurung hingga keduanya tidak terlihat.
Al-ikhtinas iaitu tertutup dan tersembunyi, seperti kata Abu Rafan khanasat minhu, aku bersembunyi daripadanya. Maksudnya matahari tak ada, matahari dan bulan tak ada lah. Sabda beliau, jarak antara kedua pintunya sejauh 70 tahun perjalanan. Mungkin beliau SAW masuk ke arah pintu yang satu dengan pintu berikutnya sejauh jarak ini. Mungkin juga maksud beliau SAW ialah kedua pintunya adalah kedua tempatnya. Hadis tidaklah bertentangan dengan hadis yang menerangkan bahawa jaraknya antara 40 tahun ditinjau dari dua sisi. Pertama, para perawi yang tidak menegaskan bahawa riwayat tersebut marfu'. Bahkan perawinya mengatakan setelah disebutkan kepada kami bahawa antara kedua tempat tersebut, nampak, telah disebutkan kepada kami. Tak sebut pun, Rasulullah SAW sebut. Keduanya bahawa perjalanan tersebut berbeza berdasarkan cepat lambat. Jadi kalau ada setengah hadis kata 40 tahun Ustaz, ada kata 70 tahun Ustaz, macam mana sama pula? Kita kata tak ada pertentangan. Ada orang jalan lambat, maka 70 tahun lah. Ada orang jalan cepat, 40 tahun lah. Jadi tak ada isu kat situ. Sabda beliau SAW, khamar syurga yang tidak menyebabkan pusing dan penyesalan, tak menyebabkan pening, la yusadda'un wa la yunzifun. La yusadda'un wa la yunzifun. Ma biha suda' wa la nadamah. Tidak ada penyesalan. Berkebalikan dengan khamar dunia yang mendatangkan pusing kepala dan penyesalan kerana hilangnya akal dan harta. Menyesal ni, menyesal orang nak arak, kemudian dia jadi mabuk, kemudian dia jadi sakit, kemudian dia akan menyebabkan hati dia rosak, dan akan menyebab lagi apa tu kanser dan seumpama dengannya, maka dia akan jadi menyesal. Bahkan menyebabkan aksiden, menyebabkan dia jadi suami yang tidak bertanggungjawab, apa ilah ini. Jadi air yang tidak berubah, iaitu air yang tidak berubah kerana lamanya dia tergenang. Sabda beliau SAW, wanita penghuni syurga pula, hanya saja mereka tidak melahirkan. Ulama telah berbeza pendapat. Apakah wanita penghuni syurga melahirkan? Ada anak ke? Terdapat dua pendapat. Sekelompok ulama berpendapat bahawa wanita penghuni syurga tidak akan hamil dan melahirkan. Kelompok kedua, kelompok ini berargumen dengan hadis yang kita baca ini. Dan juga yang lainnya aku kira terdapat dalam Al-Musnad, di mana disebut dalam hadis hanya saja tidak ada air mani dan kematian. Ayujami'u ahlul jannah. Dan hadis itu dalam lewat Tabrani, dia kata ayujami'u ahlul jannah. Adakah ahli syurga ini berjima'? Qala duhan. Walakin la maniyah wala maniyah. Ya betul, tapi tidak ada air mani dan tidak ada kematian. Cuma sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Nah, berapa ulama salaf mengatakan bahawa wanita tersebut melahirkan di syurga? Mereka berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Jami' beliau, dari hadis Abu Siddiq An-Naji dari Abu Sa'id. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin menginginkan anak di syurga, al-mu'min idza ishtaha al-walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa wasin wasinnuhu sin umurnya, wasinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Allahu akbar. Apabila seorang mukmin menginginkan anak di syurga, maka hamil dan melahirkannya serta umurnya sesuai waktu yang diinginkan. Maksudnya dia tak susah, kan? Tak macam manusia, kan? Manusia ni mengandung berat. Yang Allah Ta'ala kata wa huwa hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kan ibu tu mengandungkan dia susah dan melahirkan dia pun susah. Dan lama pula tu. Dan menyusukan dia lama pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan mengandungkannya dan putus susu daripadanya 30 bulan. Kan? Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf. Nah. Jadi tak, tapi bagi ahli syurga tak. Dan hadis ini ialah hasan gharib. Okay. Kelompok pertama mengatakan bahawa hadis ini tidaklah menunjukkan proses melahirkan anak di syurga. Dan beliau menggantungkannya dengan syarat. Olehnya beliau selalu jika dia menginginkan anak.
hanya saja dia tidak menginginkannya. Ini adalah penafsiran Ishaq bin Rahawayh, ya, gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Mereka mengatakan syurga adalah kampung tempat pembalasan amal-amal kebaikan. Sementara mereka bukan termasuk kaum yang mendapat balasan amal kebaikan. Maksudnya macam mana boleh melahirkan anak pula, sedangkan anaknya manusia, dan manusia mana boleh orang yang masuk syurga ni adalah orang yang dapat ganjaran je. Mereka mengatakan bahawa syurga adalah kampung kekekalan yang berada dari kematian. Seandainya penduduk syurga terus-menerus berkelanjutan melahirkan, dan syurga tidak akan mencukupinya, dan dunia mencukupi bagi mereka kerana adanya kematian. Kelompok ulama lain pula dia kata idza, bila seorang itu idza ishtaha al-walad, bila nak, bila maksudnya benda tu adalah confirm. Jadi kalau kita kata bila okey, bila kelas mula nanti, bila kelas mula sila mute kan. Bila kelas, maksudnya kelas tu akan mula tak? Ya, kelas tu akan mula. Saya takkan cakap bila kelas mula nanti sila mute kan kalau tak ada kelas pun. Faham tak argument ni? Barakallahu fiik. Itulah dia. Okay? Bukan perkara yang diragukan, setelah sahih diriwayatkan dari beliau SAW bahawa mengatakan makhluk dari syurga yang Allah tempatkan mereka di syurga tanpa adanya amal yang mereka kerjakan. Mereka katakan anak-anak kaum muslimin yang berada di syurga juga tanpa melakukan amal. Lagi cantik balasan ni, cantik jawapan ni. Dia kata mana boleh melahirkan anak sedangkan anak tu tak beramal pun. Habis tu macam mana baby boleh masuk syurga? Baby pun tak sebab beramal. Ini baby yang duduk dalam dunia ni. Masya Allah. Ada pun tentang luasnya syurga, yang ni lagi lah. Yang ni tak syak lagi boleh dijawab dengan mudah, iaitu sekiranya masing-masing diberi rezeki 10,000 anak, berkata Imam Ibn Qayyim, maka syurga akan mencukupi bagi mereka. Kerana yang terendah di antara mereka yang melihat kerajaannya sejauh 2,000 tahun. Allahu Akbar. Orang yang paling last kali masuk syurga, dia nampak dia punya luasnya syurga tu 2,000 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qawl wal amal. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawl wal amal. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawl wal amal. Kataannya, wahai Rasulullah, yang paling rendah yang kami capai dan kami akan berhenti padanya, tidak ada jawapan bagi masalah ini, dan jika maksudnya adalah paling jauh dari masa dunia dan akhirnya, maka tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Jika maksudnya yang paling jauh kami akan berakhir kepadanya setelah masuk ke dalam syurga dan neraka, maka tidak saja jiwa pun mengetahui jarak terjauh yang akan dicapainya, walaupun akhirnya kepada kenikmatan dan neraka jahim. Nabi SAW tidak memberinya jawapan. Nabi tak beritahu jawapan berapa jarak, berapa lama dalam syurga, berapa lama dalam syurga, berapa lama dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Berapa lama proses pada mahsyar, wallahu alam. Pada perkataan beliau pada bai'ah, dan menghilangkan semua pelaku kesyirikan, iaitu memisahkan dan memusuhinya, bukannya bunuh, dan tidak bergaul dengannya, tidak loyal dengannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, janganlah keduanya saling memperlihatkan kedua api neraka, iaitu kaum muslimin dan nampak ni, cantik ni. Wazial musyrik la turai narahuma, janganlah keduanya melihat api antara satu sama lain, yakni al-muslimin wal musyrikin, tidak bercampur. Maksudnya Nabi kata kita ni jangan campur orang musyrikin, sampai jangan orang Islam nampak api orang musyrik nampak api. Maksud kita ni setiap kita zaman dulu nak masak kena ada dapur, nak panaskan badan kena ada dapur, jadi nak ada api. Yang punyalah kena jauhkan tu sampai jangan nampak. La turaa narahuma, naruhuma. Kalau la turai narahuma, la turaa lah narahuma, la turai naraihima. Sabda beliau, di mana saja engkau melewati kubur orang kafir, maka ucapkanlah Muhammad mengutuskan kepadamu, ini adalah keputusan sebagai teguran dan peringatan, bukan penyampaian perintah. Maka Nabi kata, haitsu mararta biqabrin kafirin faqul arsalani ilaika Muhammadun. Jadi kalau kamu ni lalu kat kubur orang kafir, kita kata Nabi dah hantarkan aku. Untuk apa? Untuk bagi tahu pada kamu, neraka lah tempat kamu. Ini adalah pengutusan sebagai teguran dan peringatan, bukan penyampaian perintah dan larangan.
Hadis ini merangka bahawa orang yang berada di dalam kubur dapat mendengar perkataan orang yang masih hidup. Ini pendapat Al-Imam Ibn Qayyim pegang, tuan-tuan. Serta seruan kepadanya. Juga dalil bahawa siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, dia berada dalam neraka. Walaupun dia mati sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kaum musyrikin telah merubah agama Al-Hanafiyah, agama Nabi Ibrahim, dan menggantikannya dengan kesyirikan, dan mereka melakukan kesyirikan tersebut. Yang ni hujah bagi kita ahli sunnah mengatakan bahawa sebelum Nabi Muhammad SAW, siapa buat syirik dalam neraka. Dan inilah sokongan terhadap hadis Nabi yang bila Nabi kata kepada seorang lelaki, inna abi wa abaka finnar, sungguhnya bapa kamu dan bapa aku dalam neraka. Tak bertentangan pun dengan hadis Nabi SAW. Ajaran Nabi Ibrahim dah sampai, ajaran Hanif dah sampai, tapi mereka tolak. Mereka semua sekarang ini tidak memiliki hujah dari Allah atas kesyirikan tersebut. Keburukan dan ancaman atas kesyirikan tersebut dengan api neraka adalah perkara yang maklum dalam agama semua Rasul, dari Rasul yang pertama hingga terakhir. Dan khabar-khabar siksa Allah kepada pelaku syirik telah disadur oleh semua umat dari masa ke semasa. Maka milik Allah hujah yang sempurna atas kaum musyrikin pada setiap waktu. Jikalau tidak terdapat selain fitrah bagi semua hambanya untuk membebaskan tauhid, membenarkan tauhid rububiyah Allah yang mengharuskan tauhid uluhiyah kepadanya, suatu hal yang mustahil pada setiap fitrah dan akal yang akan adanya sembahan lain bersamanya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan siksa sebatas dengan konsekuensi fitrah ini semata-mata, dakwah para rasul kepada tauhid di atas muka bumi senantiasa maklum bagi penduduk bumi, maka seorang musyrik berhak mendapatkan azab serta penyelisihannya terhadap dakwah para rasul. Wallahu taala alam bissawab. Masya-Allah. Cantik sekali cerita kisah Bani Muntafiq ni. Boleh, kalau boleh kita baca selalu kisah Bani Muntafiq ni. Banyak sekali pengajarannya, banyak sekali hadis-hadis yang kita boleh sampaikan. Masya-Allah. Mutiara, mutiara, masya-Allah. Nanti sangat sayang kuliah Zalul Ma'ad ni, masya-Allah. Sangat apa, kita walaupun dah baca hampir 10 tahun dah kan, perlahan-perlahan baca pun tak apalah. Kurang-kurangnya dengan baca perlahan-lahan pun Allah SWT bagi kita kan sikit lagi, tuan-tuan. Insya-Allah lah, sempatlah kita nak habiskan sampai bulan 12 ni, insya-Allah. Barakallahu fiik. Kita akan sambunglah nanti, insya-Allah biiznillah taala. Cukup sekadar ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.